Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi kita berkumpul pada sesi yang ke-13 kalau tak silap. Dan alhamdulillah, bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah berikan kesempatan kepada kita, kesempatan masa, kesempatan keluangan masa, kelapangan waktu kita seumur hidup kita untuk kita belajar ilmu agama yang merupakan ilmu fardu ain ke atas setiap manusia. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita kepada kita, yang mengajarkan kepada kita ilmu agama ini, supaya dengan ilmu agama ini kehidupan kita, wang ringgit kita dan apa sahaja yang kita ada ini mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, guru besar kita. Jadi pertama sekali, dengar tak? Kalau dengar, tolong seorang ke komen dengar jelas, sama ada di Google Meet ataupun di Facebook Live, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, seperti biasa kita akan mulakan sesi perkongsian kita. Alhamdulillah, terima kasih Puan Nur Asma. Jadi kita akan mulakan sesi kuliah kita ini, perkongsian kita ini, dengan kita membaca tentang sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang, alhamdulillah, terima kasih Haji Samsudin, dengan kita membaca nukilan ataupun hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Cikgu Zul Helmi. Okey, iaitu kitab Syama'ilul Muhammadiyah, iaitu yang telah dikumpulkan oleh imam besar kita, iaitu Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surat At-Tirmizi, ataupun yang dikenali sebagai Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala. Siapa yang share tu? Allah Allah. Ya. Okey. Baik. Kita masih lagi dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, berada dalam bab yang menceritakan ciptaan tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak membaca hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini, hadis yang keenam. Hadis ni panjang, tapi kita ambil yang pendek-pendek dulu. Nanti kita baca yang panjang. Okey, ada masa.
hadis yang ke-9 daripada menceritakan tentang kesempurnaan tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallifu rahimallahu taala, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Musa bin Muhammad bin Musanna, daripada Muhammad bin Ja'far, daripada Syu'bah, dari Simak bin Harb berkata, aku mendengar Sayyidina Jabir bin Samurah. Sayyidina Jabir bin Samurah adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam, juga sahabat besar Nabi. Jabir bin Samurah ni adalah sahabat yang rapat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Jadi sahabat ni dia ada peringkat juga. Ada yang bukanlah dikatakan dalam hadis Nabi 10 orang itu saja yang dijamin syurga. Ada sahabat lain juga yang dijaminkan syurga, tetapi yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahabat-sahabat besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun sahabat-sahabat lain juga termasuk juga di kalangan orang yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai mulut yang lebar selari dengan bentuk wajahnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, apabila hadis ini menyebut tentang bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mulut yang lebar selari dengan bentuk wajahnya, jangan dibayangkan, bukan tak boleh bayangkan, tetapi jangan dibayangkan seperti mulut orang-orang negro yang lebar bibir mereka tu. Tetapi yang dikatakan di dalam hadis ini iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mulut yang lebar dari selari dengan bentuk wajahnya, sangat cantik. Memang sesuai dengan bentuk wajah baginda Nabi dan bentuk kepala Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita baca sebelum ini bahawa kepala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu besar, tetapi bukanlah kepala besar. Kita kena faham istilah tu. Kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam hadis adalah besar, tetapi bukanlah kepala besar. Kepala besar ni kalau kita dalam bahasa Melayu apa dia? Kuang hajar lah, kan? Tapi yang dimaksudkan kepala besar ini adalah sesuai dengan tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tegap. Bila sahabat tengok tidak ada cacat cela pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Samurah, apabila dikatakan mulut Nabi ini besar sesuai dengan kebesaran wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya sangat-sangat sepadan dan sangat-sangat berseri. Sesiapa saja yang melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memang cukup sempurna. Mata putih yang lebar. Ini pandangan jauh kata ulama. Mata Nabi SAW yang lebar, mata putih Nabi SAW yang lebar itu, ulama mentafsirkan bahawa pandangan Nabi sangat jauh. Pandangan Nabi sangat jauh. Dan tumitnya nipis, sedikit daging di tumit itu. Iaitu Nabi kuat berjalan. Nabi kuat berjalan, berdakwah. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak. Syu'bah ni bertanya kepada salah seorang. Okey. Syu'bah bertanya kepada sahabat Nabi yang dalam riwayat ini bertanya kepada Simak, apakah yang dimaksudkan dengan mulut lebar? Hadis ini menerangkan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan mulut lebar. Maka salah seorang dari perawi hadis ini beliau menjawab, besar mulut Nabi, besar mulutnya adalah selari dengan bentuk wajahnya. Aku bertanya lagi. Mereka dalam hadis ini berlaku persoalan, pertanyaan, soal jawab. Aku bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan mata yang lebar? Beliau menjawab, panjang belahan matanya. Dan setengah ulama kata pandangan Nabi sangat tajam dan sangat jauh. Maknanya tajam betul-betul, memang cantik. Memang cantik.
Aku bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan tumit nipis? Beliau menjawab, sedikit daging tumitnya. Ini menunjukkan apa? Kebesaran ciptaan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita faham bahawa tidak adalah cacat cela kepada ciptaan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi ni bukan seorang yang gemuk ataupun seorang yang boleh apabila seseorang melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan pandangan celaan, tak ada, tidak boleh. Sempurna dengan apa yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Jabir bin Samurah juga pernah meriwayatkan bahawa beliau mengatakan bahawa tidak pernah aku melihat Nabi setampan pada hari ini. Tidak ada orang lain yang setampan dengan Nabi pada hari ini melainkan Nabi seorang saja. Jabir bin Samurah bila melihat baginda Nabi SAW, tambah lagi pada waktu dia melihat baginda memakai baju berwarna merah. Merah di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, merah itu bukanlah merah terang, bukanlah merah yang boleh menimbulkan fitnah, merah terang, bukan. Tetapi setengah daripada kalangan ulama, dan pernah saya mendengar daripada guru kami mengatakan bahawa pakaian merah yang Nabi pakai itu seakan-akan dengan warna merun, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu cerah. Maka Jabir bin Samurah mengatakan bahawa aku tidak pernah melihat Nabi SAW ataupun aku tidak pernah melihat orang lain setampan Nabi SAW, melainkan Nabi seorang saja yang tampan pada waktu itu. Maknanya cukup sempurna. Nabi tak perlu main gym, Nabi tak perlu bina badan, tetapi Allah telah memperelokkan, Allah telah menyempurnakan bentuk tubuh badan Nabi SAW. Dan ulama mengatakan bahawa sempurnanya tubuh badan baginda Nabi SAW itu seumpama Nabi pernah duduk di atas tikar sejadah dan Nabi mohon kepada Allah SWT, ya Allah, tolong ciptakan tubuh badan aku sesempurna yang boleh. Seumpama Nabi pernah memohon, berdoa kepada Allah sebegitu. Tetapi Nabi tidak pernah berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah ciptakan tubuh badan dia seperti itu, sempurna seperti itu. Tetapi ini semua kehendak Allah. Allah memang berkehendak untuk mencipta Nabi sesempurna, yang mana yang telah kita belajar daripada hadis Nabi SAW. Jadi itu untuk permulaan tuan-tuan, tentang Syama'ilul Muhammadiyah, tentang kesempurnaan baginda Nabi SAW. Tujuannya apa dia tuan-tuan? Tujuannya adalah sekiranya di dalam Google Meet ini ataupun yang berada di Facebook Live pernah melihat wajah baginda Nabi SAW dan dia kata benar itu wajah baginda Nabi SAW, dari mana dia tahu itu wajah baginda Nabi? Kerana tuan-tuan telah mempelajari ciri-ciri sifat kesempurnaan bentuk tubuh badan baginda Nabi SAW yang kita bahaskan ini, dan banyak lagi tuan-tuan. Nanti kita akan menelusuri satu persatu insya-Allah. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, jadi kita nak beralih kepada skrin yang ada di Facebook tu. Nanti kita sharekan salinan di FB Live. Okey. Nanti saya nak cuba jugalah masukkan share skrin pada Facebook ke macam mana. Saya tengah belajar lagi. Jadi tuan-tuan yang berada di Google Meet boleh tengok pada skrin, dan siapa yang ada kitab boleh tengok, dan siapa yang tiada boleh dengar. Tak apa, tak ada masalah. Baik. Kata pengarang, qala al-muallifu rahimallahu taala, kata pengarang yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita masih lagi berada pada sini, dan saya nak memperjelaskan tentang itu. Baik.
Kata pengarang fa'alul lima yurid, iaitu Allah Maha berkuasa. Allah Maha berkuasa melakukan apa saja yang dikehendaki. Kata pengarang dan syarahnya adalah Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dia punya syarahan adalah fa'alul lima yurid. Allah berkehendak apabila sesuatu benda yang Allah berkehendak kepadanya untuk jadi, maka pasti ia akan jadi. Anna kulla ma sya'allahu fil azali. Dan setiap yang berlaku kepada makhluk ini, benda itu benda itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang azali. Maknanya kita hari ni ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk join kelas ini ataupun untuk bersama-sama kita mempelajari ilmu fardu ain pada malam ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang azali. Apa makna azali, tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Maknanya kehendak Allah ini berlaku kehendak Allah ini sejak azali lagi. Allah dah tahu dah pada sekian waktu, pada 25 hari bulan, pada jam 9.30, pada hari Sabtu, maka akan berlakunya kelas fardu ain, yang mana ada seramai 19 orang. Yang ada 19 orang dan ada di Facebook lagi. Itu semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa saja yang tuan-tuan dan puan-puan buat yang berlaku kepada kita, sama ada sakit, sama ada sihat, sama ada boleh pergi melancong ke Langkawi, semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini yang paling jelas, bukan yang lain tak jelas, yang paling kita nampak hari ini, Allah berkehendak berlaku ke atas Malaysia ini iaitu jumlah COVID-19 ni tak turun-turun. Contoh, maka berlakulah, pastinya akan berlaku di Malaysia ini jumlah bukan makin lama makin turun, tetapi maintain ataupun meningkat. Kejap turun, naik, lepas tu besoknya meningkat balik. Itu atas kehendak Allah Ta'ala. Dan kehendak Allah nak berlakunya corona ini di Malaysia ini adalah kehendak Allah yang azali. Bukan baru saja Allah nak buat. Bukan ilmu Allah, bukan Allah tahu baru setelah berlakunya corona. Ilmu Allah dia sejak azali. Allah dah tahu dah sekian waktu, pada tempoh ini, pada jangka masa ini akan berlakunya di Malaysia ini coronavirus. Adapun ilmu dan kehendak manusia ini dia bergantung kepada pengetahuan kita setelah kita belajar. Okey, baik. Itu. Wa ma lam yasha. Ni syarahan dia. Tuan-tuan boleh dobek sikit-sikit, tulis sikit-sikit. Wa ma lam yasha. Allahu fil azali ay yakun la yakun. Maka kalaulah satu benda itu Allah tidak berkehendak, Allah tak berkehendak untuk berlaku di atas muka bumi ini, maka dia pasti tidak akan berlaku. Allah tidak berkehendak. Walaupun perkara itu kita yang nak. Tetapi kalau Allah kata tak berlaku, maka ke atas diri kita tak akan berlaku. Faham? Jelas? Jadi senang nak cerita bahawa apa sahaja yang Allah berkehendak untuk ianya berlaku di atas muka bumi ataupun ianya berlaku kepada diri manusia ini, maka pasti ia akan berlaku. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, apa sahaja perkara yang Allah tidak berkehendak ianya berlaku, walaupun benda itu paling kita suka, bila kehendak Allah tidak berkehendak ianya berlaku, maka pasti ia tidak akan berlaku. Dia tak boleh menyalahi. Dia tak boleh menyalahi. Seperti mana kata golongan sesat yang bernama Mu'tazilah.
Mu'tazilah dia kata apa? Setelah Allah cipta kudrat, kudrat ni maknanya tenaga pada manusia, maka segala benda yang berlaku kepada manusia, sama ada baik ataupun buruk, tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak benar. Itu golongan sesat yang bernama Mu'tazilah. Kalau dia kata begitu, dia telah menuduhkan, dia telah menuduh Allah Subhanahu wa taala ini bersifat dengan sifat lemah. Bahkan dia telah mengatakan bahawa hamba-lah yang berkuasa membuat segala perbuatan. Subhanallahil azim. Dan kita kena yakin bahawa segala kehendak ni, ada kehendak Allah yang Allah jadikan ia perkara yang baik, dan Allah jadikan ia perkara yang buruk. Dua-dua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena yakin bahawa perkara itu. Okey. Dan semua kehendak Allah, sama ada perkara itu baik ataupun buruk, adalah kehendak Allah yang azali. Apa makna azali, tuan-tuan? Azali ini tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Jadi azali ini adalah kehendak Allah yang azali, yang tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Dan setelah Allah berkehendak, contohnya, setelah Allah berkehendak menciptakan manusia ni wujud di muka bumi, maka kehendak Allah tetap sama dan tidak berubah. Contoh, Allah berkehendak manusia ni cipta manusia di atas muka bumi. Sama ada manusia ni perbuatan baik ataupun perbuatan tak baik, jahat. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang dilakukan oleh manusia itu juga kehendak Allah Ta'ala. Allah tidak berubah selepas itu. Kan kita selalu faham, doalah semoga Allah halang kita naik, contoh kita naik kenderaan kan. Kita naik kenderaan, kita pun cakap ke anak-anak, jom kita baca doa naik kenderaan. Kita naik baca doa naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu ila akhir, sampai akhir. Maka asalnya kita ini nak kena accident, tetapi kita boleh elak. Itu juga kehendak Allah Ta'ala. Boleh elak tu pun adalah kehendak Allah Ta'ala. Dan Allah dah tahu dah, orang ini disebabkan dia baca doa, disebabkan dia berzikir ketika memandu, dia takkan kena aksiden yang teruk. Dan itu juga kehendak Allah yang azali. Bukanlah bila hamba ini baca doa, barulah Allah itu tahu bahawa hamba ni takkan aksiden. Tak. Pengetahuan Allah, dia tidak bergantung kepada manusia. Allah dah tahu dah. Kita baca doa tu pun Allah sebenarnya dah tahu dah bahawa makhluk ini, Nur Farid ini, dia akan baca doa. Dan dia dapat elak daripada kena aksiden yang besar pun Allah dah tahu dah. Bukanlah selepas hamba dia baca doa baru Allah tahu bahawa hamba dia ini tidak akan berlaku ke atasnya aksiden yang besar. Bukan. Allah dah tahu dah. Tahu macam mana? Allah dah tahu dah hamba dia akan baca doa, dan Allah dah tahu dah sebelum jadinya aksiden tu, Allah dah tahu dah bahawa hamba dia itu akan berlaku ke atas hamba dia itu aksiden yang ringan, bukan yang berat. Allah dah tahu dah. Sebab itu kita jangan iktikad bahawa doa boleh mengubah takdir. Tak boleh. Sebab takdir Allah, kehendak Allah, iradah Allah tidak boleh berubah. Sifat Allah dengan zat Allah bersifat azali, tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Jelas tak contoh tersebut? Tolong komen, takut anda pening. Jadi kita kena faham bahawa Allah ini tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Sama ada zatnya
ataupun sifatnya, ataupun perbuatannya. Okey. Jadi kita kena faham di situ. Bukanlah doa itu mengubah takdir Allah, tak. Nanti bab takdir Allah ni, kita ada satu bab juga. Okey, baik. Dan kalaulah dikatakan Allah ini berubah kehendak dia. Kalaulah kita kata, lepas hamba baca doa, Allah ubah takdir dia, asalnya orang itu kena aksiden, tapi disebabkan hamba dia baca doa, Allah ubah takdirnya yang asalnya dia tentukan hamba itu kena aksiden, Allah ubah takdir dia kepada tak kena aksiden. Tak. Kita tak kena aksiden tu pun itu takdir Allah yang azali. Okey. Jelas. Bukanlah tak kena aksiden tu baru Allah tahu. Hamba aku baca doa, baru aku tahu dia sebab dia baca doa tak kena aksiden. Bukan macam tu. Allah dah tahu dah apa yang kita buat. Hamba ni akan baca doa. Allah tahu dah. Allah dah takdirkan kita akan baca doa. Dan Allah dah takdirkan kita asbab kita baca doa. Allah selamatkan kita. Allah dah tahu dah. Bukanlah Allah tahu selepas berlakunya sesuatu kepada hamba. Tidak. Kita yang mengikut takdir Allah Ta'ala. Bukan Allah mengikut apa perbuatan kita. Bukan. Kerana apabila kita mengatakan Allah itu berubah takdirnya yang azali, maka seseorang yang mengatakan Allah telah mengubah takdirnya yang azali, dia telah menuduh Allah itu bukan Tuhan, tetapi Allah itu adalah makhluk. Kerana makhluk ini sentiasa berubah-ubah. Contoh ciptaan kita pun sendiri kita tahu. Apa dia? Daripada kecil sampai besar. Apa perubahan yang ada pada diri kita? Iaitu perubahan fizikal dan rohani. Fizikal kita tengok dulu mak kita gendong kita, mak kita dukung kita sebab kita kecil. Tapi kalau sekarang suruh mak kita, ayah kita dukung, memang tak boleh lah sebab dah besar. Itu perubahan fizikal. Dan perubahan alam pun terjadi kepada makhluk. Sekarang kita berada di alam dunia. Apabila kita mati, kita berubah alam kita. Maka makhluk ini dia sentiasa berubah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak akan berubah walaupun takdirnya. Sebab itu kita tak boleh katakan bahawa dengan doa Allah akan mengubah takdir dia. Tidak. Tidak sama sekali Allah mengubah takdirnya. Apa yang terjadi kepada kita itu adalah takdir Allah yang azali. Allah dah tentukan siap-siap dah. Maka kita tak boleh kata doa itu mengubah takdir. Dengan sedekah orang tu boleh panjang umur. Dia panjang umur sebab Allah dah tahu dia akan panjang umur. Cuma asbab tu saja. Asbab itu pun adalah ciptaan Allah Ta'ala. Asbab apa? Orang tu dia banyak sedekah. Itulah asbab orang itu panjang umur. Maka sebab-sebab yang dia boleh panjang umur sebab dia sedekah, sebab itu juga adalah ciptaan Allah Ta'ala. Sebab tu. Okay? Semua yang ada tu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan pening tuan-tuan. Maka kalau kita kata, kalau ada satu golongan datang kepada tuan-tuan yang bernama puak itu Wahabi. Dia kata Allah duduk di atas arash. Allah duduk di langit. Tuan-tuan boleh guna hujah ini untuk membalas balik percakapan mereka yang kufur tersebut. Saya tak katakan Wahabi orang yang terikut-ikut ni kufur, tidak. Tetapi kalau dia yakin bahawa Allah itu berada di atas arash, Allah itu berada di atas langit, dan dia yakin, dia jadikan perkara itu sebagai akidah dia, maka orang itu dia terjatuh dalam perkara yang merosakkan akidah dia, merosakkan iman dia. Okay? Kadang ada setengah orang yang terikut-ikut. Bila kita bagi hujah ahli sunnah, dia kembali balik. Saya tak tuduh semua. Tapi sesiapa yang yakin bahawa Allah seperti makhluk dan dia jadikan sebagai akidah dia, pegangan iman dia, maka dia telah masukkan diri dia ke dalam kekufuran.
Jadi kalau datang kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah oleh Allah sekalian, datang kepada tuan-tuan seorang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Allah duduk di atas langit. Allah sekarang bersemayam di atas arash. Tuan-tuan boleh guna hujah ini. Tuan-tuan tanya kepada mereka sebelum, soalan pertama tuan-tuan tanya, adakah arash itu sama sifatnya azali dengan Allah Ta'ala? Tidak, pastinya tidak. Arash bukan bersifat azali yang tidak ada permulaan dan tidak ada perakhiran. Kerana apa? Dia makhluk Allah. Allah menciptakan dia. Itu kita tahu dah. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan tanya, sebelum Allah cipta arash, sebelum Allah cipta langit, sebelum Allah cipta arah 6, di manakah Allah duduk? Tanya dia. Dia takkan boleh jawab. Golongan-golongan sesat ni dia takkan boleh jawab. Kerana kita yakin bahawa Allah adalah azali, yang tidak kewujudan Allah ini yang tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Maka dia tak akan boleh jawab, kerana kalau dia jawab dia akan mati. Maknanya kalau dia jawab, dia akan mati dengan hujah dia yang mengatakan Allah duduk di atas arash. Mati macam mana tuan-tuan? Mati kerana apabila mereka mengatakan sebelum Allah cipta tempat ataupun arash ataupun langit, Allah tak duduk di mana-mana. Bila Allah duduk, bila Allah cipta arash, Allah cipta langit, maka mereka katakan Allah sekarang duduk di langit, duduk di arash. Maka di situ mereka telah menyifatkan Allah Ta'ala dengan sifat perubahan. Apa perubahan yang berlaku? Dengan mereka mengatakan bahawa hujah kami, mereka kata, yang sesat ni kata, hujah kami sebelum Allah cipta arash, Allah tak duduk di mana-mana. Tapi bila Allah dah cipta makhluk yang bernama arash, Allah ubah dirinya duduk di atas arash. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menerima hujah mereka itu, kerana apabila mereka cakap begitu, itu menunjukkan perubahan kepada Allah, daripada Allah tidak ada tempat kepada ada tempat. Jadi tak layak sifat perubahan itu kepada Allah Ta'ala, kerana ciri-ciri baharu, ciri-ciri makhluk, dia akan berlaku perubahan. Macam kita makhluk, alam ni makhluk, akan berlaku ke alam ini, atas alam ini perubahan. Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Walaupun setelah Allah cipta tempat, Allah tetap tidak bertempat. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagi guru-guru yang ada di dalam Google Meet dan di Facebook, kalaulah anak-anak murid bertanya kepada kita, tak kisahlah. Anak murid ni dia kadang-kadang dia tak kira cikgu tu matematik ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, dia tanya je. Kalaulah anak murid ataupun sesiapa saja di kalangan kita tanya, Tuhan di mana? Kalau anak murid mesti dia tanya, Allah di mana cikgu? Jangan sesekali kita mengatakan jawapan kita itu Allah ada di mana-mana. Subhanallahal azim. Jangan kita katakan sesekali Allah itu ada di mana-mana. Jawapan yang betul, yang menyelamatkan kita ini daripada masuk ke dalam perkara yang kufur, adalah kita menjawab kepada anak murid ataupun jiran kita yang bertanya tersebut dengan jawapan Allah ada tanpa tempat. Jadi jelas tak tuan-tuan? Tolong komen sikit kalau kata jelas. Dan perubahan itu hanya berlaku pada makhluk. Makhluk ini adalah baharu. Makhluk ini dia bersifat baharu. Setiap sifat yang baharu dia ada perubahan yang akan berlaku pada dirinya. Macam kita lah, kita ni baru. Allah baru ciptakan kita. Allah Maha Berkuasa menciptakan kita. Dan perubahan yang berlaku kepada kita hari ini adalah daripada kecil ke besar, daripada muda ke tua. Itu perubahan. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak muda, Allah tidak tua, Allah sejak azali lagi tidak bertempat. Walaupun setelah itu Allah mencipta tempat, Allah masih kekal dengan zatnya yang azali,
dan sifatnya yang azali yang tidak bertempat. Kalau kita katakan Allah itu bertempat, maknanya berlakulah perubahan kepada Allah dan Allah itu tidak layak menjadi Tuhan. Itu golongan sesat punya cerita. Okey. Tolong komen sikit kalau kata jelas. Okey. Jap. Okey. Dan sifat perubahan itu mustahil berlaku ke atas Allah. Takkan berlaku. Bukan akan kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tak berlaku. Takkan berlaku. Pasti takkan berlaku. Sifat-sifat yang mustahil. Okey. Contoh. Sebab itu saya katakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, bukan semua sifat yang baik yang ada yang kita selalu sebut pada hamba ataupun yang kita selalu puji pada kawan kita itu boleh kita sifatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya katakan, bukan sifat yang baik yang nampak di hadapan mata kita itu yang ada pada makhluk, bukan semua sifat baik yang ada pada makhluk itu boleh kita sifatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, pada makhluk contoh, kita katakan dekat anak murid kita mengajar di sekolah kan, anak murid kita boleh jawab soalan kita di papan putih. Jadi kita katakan kepada dia, baguslah kamu ni cerdik lah, kamu ni berakal lah. Berakal. Kita katakan ke anak murid kita tu, kamu ni berakal lah. Berakal tu kan sifat baik pada pandangan manusia. Tetapi sifat berakal itu tidak layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah hidup bukan bergantung kepada akal. Akal ni Allah cipta untuk hamba dia. Akal ini Allah cipta untuk makhluk yang bernama manusia. Walaupun sifat berakal yang kita katakan kepada murid itu adalah sifat yang baik, yang pada mulut kita, pada pandangan kita itu sifat yang paling bagus untuk kita puji anak murid kita. Tetapi walaupun sifat baik yang kita puji kepada manusia itu tidak sesuai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Maha Hidup dan Maha Hidup Allah itu bukanlah bergantung kepada akal. Bukanlah bergantung kepada akal, kerana Allah tidak mempunyai alat yang bernama akal untuk Allah hidup. Sebab dalilnya adalah laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk hidup bersamanya ada akal, maka Allah tidaklah hidup macam manusia. Subhanallahil azim. Okey, jelas. Sikit lagi tuan-tuan, saya nak masuk kepada yang bawah sikit. Tolong komen tuan-tuan, saya takut kita tak faham. Okey. Ni yang fa'alul lima yurid sekali dah. Kita dah bahaskan tentang yang ni tuan-tuan, iaitu Masya Allah, iaitu segala perkara yang dikehendaki oleh Allah berlaku pada azali. Tu pasti akan terjadi, dan segala perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah berlaku pada azali pasti tidak akan terjadi. Yang terakhir ni tuan-tuan, kita nak masuk tentang makna la haula wala quwwata illa billah. Kata pengarang, allazi la haula wala quwwata illa billah, allazi la haula wala quwwata illa bih, al-mawsufu bi kulli kamalin. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Azhari. Kamalin yaliqu bihi al-munazzahu an kulli naqsin fi haqqihi. Kata pengarang, tidak ada, ini makna la haula wala quwwata illa billah yang tuan-tuan selalu sebut zikir. Banyak kan? Saya syorkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir la haula wala quwwata illa billah. Apa makna la haula wala quwwata illa billah? Yang ni. Kalau yang ada di Google Meet tengok ni. Iaitu tidak ada daya bagi hamba untuk meninggalkan kemungkaran kecuali dengan pemeliharaannya,
iaitu kecuali dengan keselamatan daripada Allah Ta'ala, dengan jaminan Allah Ta'ala. Dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan melainkan dengan pertolongannya. Dialah yang bersifat dengan segala sifat sempurna. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka ini makna la haula wala quwwata illa billah. Makna la haula wala quwwata illa, maknanya apa? Tidak ada daya bagi hamba untuk meninggalkan maksiat kecuali keselamatan, penjagaan daripada Allah Subhanahu taala. Kita tak ada daya apa-apa pun nak hindarkan diri kita ni daripada melakukan maksiat, melainkan kita mohon pertolongan daripada Allah Taala. Kita mohon pertolongan daripada Allah Ta'ala. Dan apabila terjadi kepada diri kita ini terhindar daripada maksiat, maka itu adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak ada kekuatan untuk kita melakukan ketaatan. Kita kuat, kita boleh bersemangat untuk melakukan ibadah. Kita sihat yang boleh mendapatkan diri kita ni untuk melakukan ibadah itu adalah datang daripada mana? Datang daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah tak berikan kekuatan untuk kita solat sempurna, maka tak ada. Semua ini adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan dengan la haula wala quwwata illa billah. Kita terhindar daripada melakukan maksiat, itu adalah penjagaan daripada Allah Ta'ala, keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita terhindar daripada maksiat. Jadi dan yang kedua, yang membolehkan kita melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala adalah pertolongan dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Adapun orang kafir, Allah memang berkehendak ke atas mereka untuk mereka ini kufur kepada Allah Ta'ala. Dan kita kena faham, itu bukanlah kezaliman kepada Allah, bukanlah kezaliman daripada Allah Ta'ala. Disebabkan Allah menjadikan adanya kufur, bukanlah kita katakan itu adalah kezaliman daripada Allah Ta'ala. Tak. Jadi kita selamat daripada melakukan maksiat, kita kuat untuk melakukan ibadah, semua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh kita tengok kan, orang Israel Yahudi ni dari dulu dia ingin sangat-sangat memusnahkan Palestin, Masjidil Aqsa. Tetapi kenapa tidak berlaku runtuhnya Masjidil Aqsa? Kerana itu keselamatan. Keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah jaga tanah suci dia. Allah berkehendak ke atas Masjidil Aqsa tak musnah. Kalau nak dikirakan jajahan Yahudi ke atas Palestin dari dulu lagi. Sepatutnya kalau dikirakan bahawa kalaulah dari dulu Yahudi dah tawan lama dah ke atas Palestin, secara kiraan matematik kita pasti tidak ada dah rakyat Palestin yang hidup di situ. Tetapi bagaimana adanya, makin bertambah, makin dilahirkan zuriat anak-anak Palestin Islam, dan makin selamat. Kita tengok Masjidil Aqsa tu, kerana itu datang perkara itu datang daripada penjagaan dan keselamatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang saya katakan tadi, kita banyakkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, zikir ini daripada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda yang bermaksud, barang siapa yang memperbanyakkan bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka Allah akan menyembuhkan penyakit baginya 99 penyakit. Allah akan sembuhkan penyakit, yang banyaknya penyakit itu 99 jenis penyakit, termasuklah penyakit sedih. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, jadi kalau contoh hari ini berlaku ke atas kita kematian mak ayah kita, kita pasti akan bersedih. Kita pasti akan rasa pilu hati kita, kerana kehilangan insan yang paling kita sayang.
tetapi perbanyakkanlah la haula wala quwwata illa billah. Ini kesedihan ini tidak akan tidak dapat dipisahkan daripada sifat manusia. Apa saja yang berlaku ke atas kita, kesedihan, kepiluan, pasti kita akan berasa pilu dan sedih. Contohnya kehilangan mak ayah kita. Jadi bagaimana kita nak dapat kekuatan balik? Dengan memperbanyakkan bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Okey. Itu tentang la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi tuan-tuan hafal makna dia. Makna dia apa? Makna la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maknanya adalah tidak ada daya bagi hamba. Tidak ada daya bagi hamba untuk meninggalkan kemungkaran. Kita tak ada kuasa. Kita tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemungkaran. Tetapi apabila kita dapat tinggalkan kemungkaran itu adalah pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak ada kekuatan bagi hamba untuk melakukan ketaatan. Kerana kekuatan itu adalah datang daripada Allah Ta'ala. Bila kita mampu untuk membuat ibadah dengan sempurna, kita tambah pula dengan perkara sunat, sebenarnya itu adalah kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Lepas tu, dalam kitab ini menyatakan bikulli al-mausuf bikulli kamalin, iaitu dialah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak baginya. Itu main point dia adalah sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah Ta'ala. Kenapa kita katakan hanya yang layak bagi Allah Ta'ala? Contoh macam tadi, saya ulang balik contoh yang tadi. Contoh seorang guru, dia memuji anak murid dia. Apabila anak murid dia itu dapat menjawab soalan gurunya, maka cikgu ni akan kata, kamu ni berakal lah, kamu ni pandai lah, kamu ni cerdik lah. Ataupun dia kata, kamu ni berakal sungguh lah, senang betul kamu jawab soalan ni. Cikgu dia puji macam tu. Jadi sifat berakal itu pada pandangan manusia, apabila dia puji kepada manusia lain, itu adalah pandangan yang sempurna, pujian yang sempurna. Tetapi ia tidak layak bagi Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana sifat berakal yang dikatakan oleh guru itu kepada murid tadi sebenarnya tidak layak bagi Allah Ta'ala, kerana Allah tidak bersifat dengan sifat akal. Jelas? Jelas? Jadi sifat berakal ini hanya ada pada makhluk. Walaupun ianya sempurna pada makhluk, tetapi dia tidak layak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka akal itu bukan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam kitab ini dia mengatakan bahawa dialah, iaitu Allah, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi contoh yang kedua, sifat Al-Jabbar. Al-Jabbar kalau disifatkan kepada manusia, Jabbar ini kita katakan yang bersifat dengan sifat yang zalim. Tetapi Al-Jabbar yang dimaksudkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan maksud yang sempurna, yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adalah Allah ini berkuasa ke atas makhluk, iaitu boleh buat apa saja ke atas makhluk. Maha suci Allah daripada sifat-sifat kekurangan pada haknya. Allah mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan baginya. Allah tidak pernah ada padanya sifat-sifat kekurangan. Tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube, ada sebilangan mujassimah. Mujassimah ni yang menjisimkan Allah, ataupun golongan musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Dia memakai logik akal yang tidak sepatutnya dia pakai. Dalil kita ada akal. Dalil dalam Islam ada pakai akal. Tetapi selari dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Yang mujassimah ni paling senang bahasanya, golongan Wahabi ini, mereka menggunakan akal, tetapi akal mereka itu tidak selari dengan Al-Quran dan hadis. Mereka mengatakan bahawa
dia menuduh ahli sunnah wal jamaah dengan mengatakan bahawa logik ke golongan ahli sunnah wal jamaah ini mengatakan bahawa Allah ini wujud tanpa fizikal. Sedangkan dalam akal fikiran kita mengatakan bahawa setiap benda yang wujud ini pasti ada fizikal. Dia kata macam tu tuan-tuan. Dia nak bagi tahu bahawa Allah ini ada fizikal macam makhluk. Jadi dia putar ayat dia dengan mengatakan bahawa logik ke setiap benda yang wujud itu kita katakan tidak ada fizikal, tidak ada jasad. Dia kata macam tu. Logik ke setiap yang wujud tidak ada jasad, tidak ada fizikal. Sebab akal fikiran kita menerima bahawa setiap yang wujud tu pasti ada body dia, pasti ada fizikal dia, pasti ada anggota dia. Begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, berhati-hati dengan kalam ini. Dan yang menyampaikan itu adalah pendakwah yang ada di dalam Malaysia di zaman ini. Itu adalah kata-kata kufur. Kenapa kita katakan itu adalah kata-kata kufur? Kerana apabila dia mengatakan Allah itu ada jisim, Allah itu sama Allah itu hidup juga dengan beranggota badan, maka dia telah mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok pemikiran ahli sunnah wal jamaah lain. Apabila Allah menyatakan bahawa laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah mengatakan dirinya aku ni tak sama dengan makhluk, maka ahli sunnah wal jamaah fikir dengan akal fikiran yang selari dengan dalil Al-Quran dan hadis mengatakan bahawa Allah tidak ada jisim. Itu je. Tetapi golongan musyabbihah ataupun Wahabi ini dia putar belik dengan mengatakan logik akal yang tidak selari dengan Al-Quran dan hadis dengan mengatakan bahawa logik ke satu benda yang hidup kita katakan kepada dia tak ada badan, tak ada jisim, tak ada fizikal. Tu jaga-jaga tuan-tuan. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. InsyaAllah pada sesi yang akan datang, sesi hadapan, minggu hadapan, kita akan kupas tentang ayat yang saya baca tadi, laisa kamitslihi syai', yang menyatakan ini dalil yang paling kuat yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah yang menyelamatkan kita ini daripada berakidah ataupun daripada berimankan dengan iman yang kufur. Kerana yang menjisimkan Allah Ta'ala ini boleh jatuh ke kekufuran. Tuan-tuan kena faham ayat saya. Ayat saya ni saya ambil daripada para ulama, kita belajar. Bukanlah bila saya kata seseorang itu dia katakan Allah ni fizikal itu, terus saya kata kamu ni kufur, kamu ni kafir. Tak. Tetapi apabila seseorang yang kita pernah dengar ceramah dia, yang pernah kita tengok kalam-kalam dia, kata-kata dia dengan keyakinan dia begitu, dengan mengatakan bahawa Allah ada fizikal, Allah ini duduk di atas aras. Bila kita selarikan akal fikiran kita dengan dalil, maka itu adalah perkara yang tidak diterima dalam Islam. Kerana Allah dah bagi tahu ayat yang paling jelas, aku ni tak sama dengan makhluk. Kalaulah istilah duduk itu ada pada makhluk, maka mana boleh Allah duduk bertempik dengan makhluknya yang bernama aras? Tak boleh. Kerana itulah kita Ahlussunnah wal Jamaah berfikir, tetapi fikiran kita itu bukanlah ambil daripada Eropah ke tidak, tapi kita berfikir bahawa sifat-sifat Allah ini azali dan abadi, yang tidak ada sama dengan makhluk. Itu berdasarkan akal kita ni, kita selarikan dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh. Barakallahu fikum jami'an wa ahsanallahu ilaikum jami'an. Dan semoga Allah tetapkan hidup kita ini, Allah jaga hidup kita ini dengan berakidahkan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
ahli sunnah wal jamaah, dan Allah selamatkan kita ini daripada api neraka, insya-Allah. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekeliruan boleh terus WhatsApp, boleh terus komen dekat Facebook, page Facebook, bagi tahu, kita akan cuba jelaskan. Dan kalau saya tak boleh jelaskan, saya akan rujuk kepada guru kami. Dan kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kerana Engkau telah jadikan kami ya Allah dalam keadaan beriman dan beriman kepadamu dan Rasulmu ya Allah. Maka kami mohon menadah tangan kepadamu, mohon kepada Engkau Tuhan yang maha berkuasa ya Allah, tetapkanlah iman kami yang benar ini sehingga akhir hayat kami ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kematian yang hina ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah, dan berikanlah kepada kami kematian pengakhiran hidup kami ini dengan kematian dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah, dengan iman yang benar ya Allah, iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat yang ada di Facebook, dan terima kasih kepada anda semua yang berada di Google Meet ini. Semoga Allah istiqamahkan kita sama-sama untuk mempelajari ilmu agama, kerana nilaian belajar ilmu agama ini tidak sama dengan nilaian duit yang kita ada dalam bank. Tidak sama dengan harta yang banyak, kereta yang besar, rumah yang besar yang kita ada. Kerana berharganya ilmu agama ini, dia boleh berkekalan sehingga hari kiamat. Tetapi berharganya rumah besar, berharganya harta yang banyak, berharganya duit itu hanya dia berhenti setakat di tepi kubur saja, kerana dia tidak boleh menyelamatkan kita di alam kubur dan di alam akhirat. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih semua. Jadi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih di Facebook.